ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita sambung pengajian kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama. Kita sampai pada muka surat yang ke-111 dalam kitab Jawi. Maka dalam kitab Ruminya kita jumpa pada masalah yang ke-292. Muka surat yang ke-199 kitab Rumi. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Bab al-wudu' minan naum. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu' antaranya adalah tidur. Ini adalah seperti mana yang dimaklumi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tidur itu pun satu perkara yang boleh jadi membatalkan air sembahyang. Maka di sini telah didatangkan dua hadis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Pertamanya riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka tiada didatangkan dan tiada diterangkan dia oleh dhaifnya. Dan keduanya hadis riwayat daripada Sayyidina Anas. Maka hadis berkenaan dengan bab batal wudu dengan tidur ni ada dua hadis. Yang pertamanya riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan yang kedua riwayat daripada Sayyidina Anas. Adapun riwayat Ibnu Abbas ni tuan-tuan, riwayatnya dhaif. Maka Syekh kita, Syekh Al-Mabrawi rahimahullahu taala, dia tak masukkan dalam kitab dia. Tapi kalau kita buka dalam Sunan At-Tirmizi, kita akan jumpa hadis itu dulu. Hadis Ibnu Abbas. Kemudian Imam Tirmizi didatangkan hadis yang lebih baik, yang lebih sahih, iaitu hadis riwayat daripada Sayyidina Anas. Maka inilah yang kita akan baca pada pagi ini. Baik. Hadisnya berbunyi, Ana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanamuna. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya, adalah segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sekalian mereka itu, kerana tatkala hendak sembahyang Isyak dan Bilal pun sudah iqamat. Maka berkata satu orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hamba ada sedikit hendak cakap kerana berhajat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bercakap dan terhentilah sembahyang. Maka segala sahabat menanti hingga tertidur-tidur mereka itu, mengangguk-anggukkan kepala. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berlaku ketika mana zaman mereka
Ni waktu bila ni waktu Isyak. Jadi Nabi SAW menyuruh Bilal untuk iqamah. Bila iqamah, bila mana habis iqamah ni tuan-tuan, tiba-tiba datang satu orang sahabat, datang nak tanya masalah ni masalah hukum hakam. Maka apa dibuat oleh Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab persoalan dia sampai sahabat ni tertidur. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi jawab soalan tu lama, padahal nak semayang Isyak dah ni. Jadi oleh kerana soalan yang ditanya tu berkenaan dengan hukum hakam, maka Nabi SAW jawab dulu soalan tu. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan solat Isyak, seandainya ada pengajian ilmu dan sebagainya, harus untuk ditakhirkan, harus untuk dilewatkan. Dan kita akan jumpa nanti dalam baru masjid jilid yang kedua, kita akan jumpa satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartum bi siwa inda kulli salatin wa ta'akhkharul isya. Kita akan jumpa satu hadis nanti, Nabi kata, kalau tak susahkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersugi pada tiap-tiap kali nak semayang dan mentakhirkan semayang Isyak. So hadis ni tuan-tuan menjadi pertikaian yang begitu hebat di kalangan para ulama, terutama ulama mazhab. Semua semayang ni tuan-tuan, Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh, aula awal waktu. Aula yang paling terbaik pada awal waktu, kecuali semayang Isyak. Sebab dalam mazhab Hanafi 4 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib dengan Subuh, aula adalah awal waktu, kecuali Isyak. Isyak sunat ditakhirkan, sunat. Mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i buat kesimpulan daripada hadis-hadis yang pelbagai, 5 waktu sunat diawalkan. Maka ada di kalangan mazhab-mazhab lain yang pertikaikan, kenapa mazhab Syafi'i kata sunat untuk diawalkan sedangkan Nabi kata sebaiknya dilewatkan. So Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, berapa banyak kali Nabi takhir sembahyang Isyak? Berapa banyak kali sampai kita nak katakan sunat takhir Isyak ni? Adakah sekali, 2 kali, 3 kali, ataupun sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul takhirkan Isyak? Di sini dah kata Imam Syafi'i pada Nabi takhir Isyak bersebab. Manakala kita ada sebab tuan-tuan, contoh macam ceramah agama contoh, ataupun kita ada program maulid contoh, ataupun kita ada pengajian kitab. Kalau macam di pondok-pondok, semayang Isyak ni tuan-tuan pukul 2 pagi baru semayang, pukul 1 pagi baru semayang. Sebab apa? Sebab mengaji. Maka kalau ada sebab-sebab macam ni yang mengharuskan untuk takhir Isyak, itu adalah yang paling baik, elok. Tapi kalau contoh kita tahu apa, takhir sebab tengok TV contoh, ataupun takhir sebab tengok bola, nak mana lebih baik untuk diawalkan ataupun takhir? Maka diawalkan. Mana sebab-sebab yang mengharuskannya? Contoh macam kita saudara datang ziarah, cuti-cuti itu datang, anak kita balik, cucu kita balik, saudara mara kita balik, kita selalu sembahyang Isyak awal. Baru kerana kita layan tetamu, kita ni kena raikan tetamu, sembahyang kita Isyak kita lewat, boleh, tak ada masalah. Dan itu yang dikatakan diharuskan untuk takhir. Adapun tak ada alasan harus untuk takhir, maka aula diawalkan. Imam Mazhab Syafi'i jawab macam itu. Dan tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi selalu mentakhirkan Isyak. Nabi semayang on time. Semayang ni awal waktu. Apa dia awal waktu? Habis azan, semayang sunat qabliyah, kemudian terus semayang jemaah. Itu dipanggil awal waktu, ataupun dipanggil waktu fadilat. Waktu yang paling baik untuk semayang ni apa tuan-tuan? Lepas azan kita semayang sunat, habis semayang sunat terus semayang fardu.
Sebab waktu semayang ada waktu yang muwassa', waktu luas. Waktu bila semayang boleh, tapi elakkan daripada semayang waktu makruh dengan waktu haram. Apa dia waktu makruh? Sikit lagi nak masuk waktu berikutnya. 1:30 masuk Zuhur, Asar pukul 4:30, 4:25 baru semayang Zuhur. 5 minit lagi nak masuk waktu Asar. Maka semayang, perbuatan semayang masa tu makruh, tapi semayang sah. Jangan semayang waktu haram. Apa dia? Tak sempat rukuk rakaat pertama, masuk waktu berikut. Maka semayang tu dia tak panggil adaan, tapi dia panggil qada. Sebab apa? Sebab dah masuk waktu berikutnya. Dan perbuatan semayang masa tu adalah haram di sisi syarak. Dan takut-takut kata para ulama atau ulama kita mazhab Syafi'i, takut-takut termasuk dalam ayat Allah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Antara tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dia kata apa dia? Antara mana sahun tu apa dia? Orang yang melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya. Dia boleh awal waktu, tapi oleh kerana dia sibuk dengan urusan-urusan lain sehingga terluput waktu. Ni tuan-tuan, waktu sembahyang. Betul kita tengok sahabat radhiyallahu taala anhum, dia orang tidur ni, soalan yang ditanya tu begitu panjang ke ataupun Nabi jawab panjang, sehingga dia orang tertidur ni terangguk-angguk kepala. Duduk tapi tidur. Macam kita lah dengar kuliah ni tu, angguk-angguk tu. Macam tu lah. Kemudian apa? Summa yaqumuna fayusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian daripada Nabi SAW sudah bercakap-cakap itu, ia pun sembahyang. Dan bangunlah sekalian mereka itu. Siapa dia? Pada sahabat. Maka sembahyanglah mereka itu sama-samanya Nabi SAW, dan tiada mengambil wudu. Tu iskaliat dia tuan-tuan, dia punya masalahnya, yanamun summa yaqumun fayusallun wala yatawadda'un. Dia orang tidur, kemudian bangun, kemudian sembahyang tanpa mengambil wuduk yang baru. So macam mana? So kita kata tadi, tidur membatalkan sembahyang. Tapi sahabat tidur, terus bangun, terus sembahyang tanpa ambil wuduk yang baru. Jadi macam mana ulama dia nak faham hadis ni? InsyaAllah nanti kita akan lihat hukum hakam dia. Baik. Dan kata Imam At-Tirmizi, mula-mula hadis ini hadis hasan lagi sahih. Dan hadis ini boleh dapat terangnya, waqi'nya, sebagai aku terangkan itu di dalam bagi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan di dalam Sahih Muslim. Dan datang riwayat satu lagi dikeluarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sampai sanadnya kepada Ibnu Umar, bahawasanya adalah ia tidur, duduk, kemudian sembahyang ia, dan tiada mengambil wudu. Mana Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam Musnad Syafi'i, dia bawakan hadis daripada sanad beliau, daripada siapa? Ibnu Umar. Hadis yang kita baca ni tuan-tuan daripada siapa? Daripada Sayyidina Anas. Ada satu lagi riwayat daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kami tidur ni dalam keadaan kami duduk. Dia panggil apa? Dia panggil al-mutamakkin. Mana kita duduk ni tuan-tuan tetap. Duduk macam ni, nyandang dekat tiang tu. Tu mutamakin lah ni. Kalau tak mutamakin ni tuan-tuan, duduk macam ni. Duduk macam ni, punggung kita tu tak tetap. Tu bukan duduk mutamakin. Mutamakin mana duduk yang tetap punggung. So di sini kata Imam Syafi'i, ijtihad beliau apa dia? Tidur yang membatalkan sembahyang, tidur yang membatalkan wuduk, iaitu tidur yang tidak tetap papan punggungnya, ataupun dipanggil duduk ghairu mutamakkin, duduk tak tetap papan punggung. Manakala satu orang tidur baring, muttaji'an, dia tidur baring, confirm batal wuduk dia. Dia tidur mengiring, tidur sambil mengiring. Kalau dia tidur menelentang, papan punggung dia rapat pada tempat bawah tu, dekat kapet ke, dekat tilam ke,
tak batal. Tapi kalau dia tidur mengiring, maka batallah wuduk dia. Sebab riwayat siapa? Riwayat Sayyidina Abdullah ibnu Umar tadi. Dia tafsirkan hadis tu, kami duduk dalam keadaan mutamakkin. Mutamakkin duduk tetap papan punggung. Inilah tuan-tuan dalam mazhab kita Syafi'i. Dan juga mazhab-mazhab yang lain. Baik. Jadi itu tafsiran Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dia bawakan hadis dia yang lain dengan sanad dia. Baik. Masalah 293. Air sembahyang orang tidur dan hukumnya. Kata Imam Tirmizi, dan telah bersalahan-salahan ulama pada wuduk daripada orang yang tiada tidur itu, yang tidur itu. Maka telah memikirkan kebanyakan daripada mereka itu bahwasanya tiada wajib atas wuduk apabila tidur duduk atau berdiri hingga tidur berbaring. Dan dengan dialah berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan Imam Ahmad, katanya, dan telah berkata setengah mereka itu daripada para ulama, apabila tidur sampai hilang akalnya wajiblah wuduk atasnya. Dan dengan dia lah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan Imam Ishaq, yakni barang siapa tidur duduk maka mimpi ia atau tersengit pungkoknya tu. Tu bahasa Syekh tu, punggung tu. Biasa kita orang utara kan, dia orang Lubuk Merbau, dia tulis pa waw nga kaf waw ro nya, pungkok tu punggung lah, maksudnya papan punggung tu tersengit. Ataupun tidur mimpi, tidur masa kuliah maghrib, mimpi pergi Korea, batal. Ambil uduk baru. Tapi kalau setakat tidur ni tuan-tuan, tidur macam kita lah, setengah ni pun dia bukan tidur pun, saja pejam mata, tapi dengar tu, telinga tu dengar macam khutbah Jumaat, tu tak batal. Orang tidur ni tuan-tuan, dia terus tutup pendengaran, dia tutup, maksudnya dia tak dengar apa dah. Bila kita tidur malam kan, orang kata tidur mampu, bom jatuh sebelah hang pun tak sedap. Memang tidur ni tutup tu telinga, maknanya terus blank, dia tidur sungguh. Tu baru batal. Kan macam kita hari Jumaat kan, mengantuk, kita kerja pagi, kemudian hari Jumaat tengah hari tu mengantuk, duduk menyandak kat tiang, pejam mata, tapi dengar tu. Tapi dengar tu taklah kita kata dengar secara jelas, tapi tengok kita masih lagi duduk. Tu maknanya tuan-tuan, dia tak kita panggil dia sebagai tidur. Kepada ulama dia bezakan perkataan macam kita baca dalam ayatul kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Jalla wa Ala ni langsung tidak sinah, langsung tidak naum. Sinah ni apa tuan-tuan? Mengantuk. Kata mengantuk macam kita kan, mengantuk jadi macam tak larat. Allah tak macam tu. Tu perkataan sinatu wala naum tu beza. Kalau naum ni memang tidur. Kalau sinah muqaddimah kepada tidur. Dan kadang kita duduk khayal kan, tengok orang tu dia tidur tu, dia sebelum dia tidur betul tu dia dah main dah antara tidur dengan jaga tu. Tu dia panggil sinah. So kalau setakat macam ni sinah ni tuan-tuan, dan telinga masih lagi berfungsi untuk dengar, maka orang tu tak dikatakan tidur, dan semayangnya dan air wudunya tidak batal. Jadi dikatakan batal ni mana dia tutup terus, maksudnya telinga ni langsung tak dengar apa dah. Maka masa tu tuan-tuan kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka batallah wuduknya. Baik. Kerana bersangatan jendera tidurnya, mana tidur sungguh, maka wajib atasnya wuduk. Maka wajiblah atas dia berwuduk bagi orang yang tidur. Adapun bagi orang yang mengantuk ataupun dia panggil kalimah nu'as, muqaddimah kepada tidur, masih lagi dia dengar percakapan orang, maksudnya akalnya tak hilang, maksudnya bukannya dia terus blank macam orang tidur sungguh, maka orang-orang macam ni wuduknya tak batal. Wuduknya tak batal. Bagi orang yang wuduk batal ni memang tidur sungguh.
Baik. Tidur pula tidur yang tersengit ataupun yang tidak tetap papan punggung. Kalau tuan-tuan tidur sandak betul dekat tiang, kita dapatkan punggung kita tu dan kita tidur tak batal. Tak batal. Memang tidur sungguh. Tapi papan punggung kita tetap, maka hukumnya tak batal wuduk kita. Tu kena bezakan. Tidur yang tetap papan punggung mazhab kita Syafi'i dia tak batal wuduk pada tidur yang tidak tetap. Dia panggil al-mutamakkin. Mutamakkin mana tetap papan punggung tu. Jadi benda ni tuan-tuan, kalau kita tetap papan punggung, tidurlah macam mana pun tak apa, tak batal wuduk. Tapi kalau kita tidur tak tetap papan punggung, tidur mengiring kanan ataupun kiri, menelentang, menerap tu, maka batal wuduk. Baik. Masalah 294. Air sembahyang tidur duduk apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila seseorang tidur duduk akan sebagai duduk yang tetap, ini dipanggil mutamakkin, tiada hinjang-hinjut, mana tak bergoyang, tak tersengguk-sengguk, tidak hinjang-hinjut punggungnya daripada bumi, mana daripada lantai tu, tiadalah batal air sembahyang tu. Tak batal. Mana kalau tuan-tuan nak tidur, tetapkan diri kita. Kalau macam tuan-tuan yang tak menyandar kat dinding, tidur ni tu bahaya. Sebab kita tersenang tercongek. Jadi kalau kita dinding, kita sandar kat tiang ke kat mana ke, dia papan punggung kita tu tetap. Tapi kalau dia tidur tak tergoyang badan dia, tetap juga tak batal wuduk. Tu mutamakkin. Syarat dia mesti mutamakkin. Syarat dia tak tetap papan punggungnya. Dan jika tiada yang demikian, yang ini tiada tetap papan punggungnya, nescaya batal, sama ada terhincut sedikit ataupun banyak. Dan sama ada ia di dalam sembahyangnya atau di luarnya. Inilah mazhab Syafi'i. Dan di sisinya tidur itu bukan hadas pada dirinya, dan hanya sebenarnya ia dalil atas keluar angin, yakni kentut yang kecil. Maka apabila seseorang tidur ia dengan ketiada tetap kedudukannya, nescaya kuatlah sangka zon akan keluar angin. Ada orang kata, takkanlah tidur ni terkentut saja ustaz. Tak. Di sisi mazhab kita Syafi'i, ghalibnya, zonnya apa dia, ghalib kebiasaannya ataupun dengan zon, dengan sangka apa dia, selalunya tutup mata, papan punggung tak tetap, selalunya keluar angin. Itu kaedah yang diletakkan dalam mazhab Syafi'i. Memanglah tak semestinya kalau kita tidur kita terkentut, tapi atas jalan zon, atas jalan sangkaan, atas jalan sangka keluar angin, maka dengan cara macam tu, maka dijadikan oleh syarak akan ini ghalib. Ghalib ni kebiasaan, seperti mana tahqiq, seperti mana betul-betul keluar. Sangkaan ni walaupun dia sangkaan, tapi digunakan untuk apa dia? Untuk bab macam ni. Supaya apa? Supaya dengan jalan apa? Dengan jalan ihtiyat, jalan berhati-hati. Kemungkinan batal, kita rasa tak batal. Jadi macam mana cara dia? Maka mazhab kita Syafi'i ambil keputusan apa dia? Orang yang tidur tak tetap papan punggungnya, pergilah ambil uduk baru. Pergi ambil uduk baru. Sebab apa? Sebab batal wuduk tersebut. Walaupun kita sangka, saya ustaz, saya mungkin tidur tapi saya tak terkentut, tapi atas jalan ghalib, jalan kebiasaan, maka benda tu dijadikan sebagai hukum. Maka pergilah ambil wuduk bagi orang yang tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Dan apabila adalah tetap kedudukannya, maka tiadalah kuat zon akan keluar. Maka kalau tetap papan punggung tu, maka selalunya tak keluar angin. Masa mudahnya tuan-tuan, kalau tidur ni, pergilah ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Pergi ambil wuduk. Dan itu lebih selamat. Sebab kita lagi kita nak semayang, kita nak guna untuk ibadat. Jadi kalau kita rasa was-was,
dan sebagainya, pergi ambil wuduk. Dan memang itulah yang dianjurkan dalam mazhab kita Syafi'i, sehingga akan diletakkan sebagai perkara yang membatalkan wuduk. Apa dia? Tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Baik. Kemudian masalah 295, hilang akal, batalkah air semayang? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, telah ittifaq ulama atas bahawasanya hilang akal dengan sebab gila dan pitam dan mabuk arak dan mabuk tua atau ganja lah tu, atau ubat, nescaya membatalkan ia akan wuduk, sama ada sedikit atau banyak, dan sama ada tetap kedudukannya atau tidak. Ini isu apa tuan-tuan? Isu berkenaan dengan bab hilang akal. Hilang akal ni maknanya dia tak waras oleh kerana mabuk, gila, pitam, ataupun dia kena ganja, dia kena dadah, ataupun dia makan ubat-ubat tertentu sehingga menyebabkan dia jadi pitam, ataupun dia pingsan dan sebagainya, maka batal wuduk dia. Bahkan batal wuduk. Betul, kalau kita baca dalam kitab Furu' Masail karangan Syekh Al-Fatani, antara satu soalan yang ditanya kepada beliau, apa hukum batal ataupun tidak air semayang seseorang yang mana seseorang bertukar menjadi binatang. Dia asal orang, tiba-tiba jadi haiwan. Tu kata guru saya, kemungkinan besar maksud orang yang bertanya tu, kemungkinan besarlah zaman tersebut boleh berlaku yang kita tengok dalam cerita-cerita Melayu apa dia? Harimau jadian, serigala jadian tu. Dia ada waktu-waktu tertentu dia orang ni boleh bertukar. Isu dia bukan isu tu betul ke jadi ataupun tak. Isu dia apa dia? Kenapa Syekh Dr. Fadil kata batal? Sebab hilang akal. Dia orang tanya pada beliau, bukan dia buat soalan, orang tanya pada beliau dalam kitab Furu' al-Masail, kalau orang bertukar jadi binatang, wuduk dia batal ataupun tak? Dia kata jawab batal. Sebab apa batal? Sebab dia termasuk di kalangan orang yang hilang akal. Hilang akal. Dia asal waras manusia, tiba-tiba tukar jadi binatang. Tak kira lah harimau jadian ke serigala jadian ataupun apa je saja, batal dia batal. Sebab apa? Hilang akal. Hilang akal ni menyebabkan batal wuduk. Tak kira lah dia jadi apa pun, asalkan akalnya tu hilang, maka batal wuduk dia. Tu mazhab kita Syafi'i. Orang pitam ke, orang mabuk ke apa ke. Baik, dia kata ashab kita Syafi'i, Nabi ada tidur berbaring hingga mendengkur, kemudian sembahyang ia, maka kerana apa tiada batal wuduknya? Dijawabnya adalah tiada batal air sembahyang Nabi SAW dengan tidurnya itu, maka yang demikian itu tertentu baginya sahaja. Adapun lain daripadanya maka dihukumkan batal semua. Dalam hadis yang ni kita akan jumpa Nabi SAW tidur sampai berdengkur. Berdengkur memang ada. Nabi tidur sampai berdengkur. Dan berdengkur ni biasa. Mungkin tanda keletihan atau tanda sakit dan sebagainya. Tapi kenapa Nabi tak ambil wuduk baru? Nabi terus semayang dengan wuduknya. Kerana walaupun Nabi tidur, hakikatnya tak tidur. Maksudnya apa dia? Mata saja pejam, tapi hati Nabi berzikir. Itu beza tidur kita dengan tidur Nabi. Kita tidur ni tuan-tuan bukan setakat mata pejam, semua pejam. Rasulullah tak. Mata saja pejam tapi hati tak. Hati tak. Sebab tu Nabi SAW terus bangun untuk sembahyang tanpa mengambil wuduk yang baru. Itu apa dia panggil khususiyah baginda SAW. Berbanding dengan kita tak boleh lah. Kita kalau dah tidur, dah mengiring dan sebagainya, maka batal sembahyang kita, batal air sembahyang kita, maka ambillah wuduk yang baru. Itu hukum dia. Betul ada Nabi SAW khususiyah pada Nabi banyak yang tak ada pada kita.
Antaranya Nabi SAW kalau tidur, Nabi selalunya akan bangun dan tanpa mengambil wuduk yang baru. Khususiat juga pada Nabi SAW iaitu bangun tahajud, satu bentuk kewajipan, tapi bagi kita satu bentuk sunnah. Mana sunnah bagi kita ni bangun malam, qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Ada benda yang Nabi tak khusus pada umat. Kalau khusus pada umat, habis kita, teruklah kita. Itu namanya sifat rahmat yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak katakan hilang akal, mabuk ke, ataupun dia minum ketum kemudian jadi khayal, batal wuduk dia. Ataupun dia makan ubat sehingga akan jadi khayal, batal wuduk dia. Mana apa saja benda yang menghilangkan akal, maka batal wuduk. Itu antara perkara juga yang membatalkan wuduk dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Masalah 296. Mengantuk tiadakah batal wuduk? Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan ashab, yakni mazhab kita Syafi'i, tiada batal wuduk dengan sebab ngantuk. Kata mereka itu daripada kalangan ulama Syafi'i, bermula alamat tidur bahawasanya padanya hilang fikiran dan gugur panca inderanya melihat dan lainnya daripada panca indera, dan adapun mengantuk maka tiada hilang akal, hanya senya lemah panca indera daripada ketiadaan gugurnya. Maksudnya apa dia? Orang yang mengantuk, panca indera telinga dia masih lagi boleh mendengar, pemikirannya masih lagi ada. Beza dengan orang yang tidur. Orang yang tidur ni hilang semua. Maka tu mazhab kita Syafi'i menghukumkan mengantuk tak batal wuduk. Tak batal. Yang batal hanya tidur. Yang batal tidur. Itu jelaslah pada kita. Kalau contoh macam kuliah maghrib, kita tidur dalam kuliah maghrib tersebut, dan kita rasa tak apa nak ni, ambil wuduk baru. Dia duduk baru. Lagi kat bawah tu dia cerita syak kan mengantuk ataupun tidur. Dia jadi syak. Aku tadi tidur ke, aku tak tidur ke? Tu masalah dia. Masalah 297. Apa kata dia? Syak kan mengantuk atau tidur batal ke wuduk. Kata Imam Nawawi, dan jikalau seseorang syak ia, adakah tidur ia atau mengantuk, maka tiadalah wajib mengambil air sembahyang atasnya, bahkan sunat jua tu. Macam kita lah, syak kita ni tidur ke ataupun duduk mengantuk, yang selalu berlaku. So kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka tak wajib untuk ambil air sembahyang. Sebab apa? Dia tak yakin. Tak yakin pada sudut apa? Pada sudut tidur tu. Kecuali kalau dia yakin. Dan jikalau ia tidur dan syak kan tetapkah papan punggungnya ataupun tidak, maka tiada juga batal wuduknya, tetapi sunat ia mengambil air sembahyang. Dia duduk syak, tidur tapi terangkat tak apa-apa punggung tadi. Dia syak macam tu. So kata Imam Nawawi, tak perlu juga ambil ayat sembahyang baru. Kalau nak ambil ayat sembahyang, sunat hukum dia, bukan wajib. Bukan wajib. Tu jadi maknanya apa dia? Kalau yakin sungguh, yakin kita tidur tadi terincut papan punggung kita, maka pergi ambil uduk baru, wajib lah. Tapi kalau kita duduk syak, tidur ke mengantuk, maka tak batal wuduk kita, tak wajib ambil wuduk baru. Begitu juga dia yakin dia tidur, cuma dia syak, tetap papan punggung ataupun tak, maka kata Imam Nawawi, kes macam ni pun tak wajib untuk ambil wuduk yang baru. Maka tak batal. Ini maknanya tuan-tuan, bahasa mudahnya apa? Keyakinan. Kalau yakin memang kita tidur macam tu, mana tidur yang tidak tetap papan punggung dia, maka pergilah ambil wuduk yang baru, wajib. Lepas tu dalam masalah ni tuan-tuan, ini namanya ijtihad. Ijtihad kita, kesungguhan kita. Maka ijtihad masalah fiqh bukan. Mana ijtihad kita ni pada sudut keyakinan tu.
yakin ataupun tak, batal. Kalau batal, pergi ambil wuduk baru. Kalau tuan-tuan duk syok sangat, rasa macam betul ke, jadi macam tak berapa puas, senangnya tuan-tuan keluar daripada masjid pergi kentut habis tu, selesai masalah. Mana kita batalkan wuduk nak dapat keyakinan tu. Sebab ada orang tuan-tuan Allah uji dengan macam ni, dia jadi orang yang syok sungguh. Masa takbir pun dia syok, dah masuk niat ke tak masuk niat. Ataupun kita panggil orang penyakit was-was, nak ambil wuduk pun dia syok, dia was-was, nak buat ni pun dia was-was, ni pun dia was-was. Orang macam ni Allah uji macam tu. Tu apa jalan dia? Jalan dia ambil keyakinan. Contoh, yakin batal ataupun tak, duk syok, batal tak, batal tak, ambil jalan mana? Batalkan. Tu lebih kuat untuk dapat keyakinan. Sebab ada orang yang Allah uji macam tu. Kita tak kena uji tu tak apa tuan-tuan, itu satu nikmat daripada Allah. Tapi kalau Allah uji dengan was-was, teruk kita dalam ibadat. Masa saya tengok satu orang yang Allah uji, ambil wuduk saja dekat 30 minit, baju tu dah basah dah. Was-was dia macam tu. Dia basuh muka, dia basuh tangan, dia sapu kepala, sagi kaki dia basuh, tengok muka kering, dia kata muka tak ambil lagi. Ada orang Allah uji macam tu. Kena penyakit ni tuan-tuan, habis kita. Betul, antara benda yang Nabi minta lindung kepada penyakit was-was. Al-waswasu minasyaitan tu je. Was-was ni daripada syaitan. Dia punya penyakit was-was. Penyakit was-was ni juga tuan-tuan, bukan kena pada orang biasa, tok guru pun dah kena juga. Ada yang saya kata ambil wudu 30 minit tu kan, satu orang tok guru. Sebab tu bila mana kami semayang dengan dia tak pernah jadi imam. Sebab dia ambil wudu tu lambat dan lama. Dia nak takbir pun lama juga. Tu orang yang Allah uji. Kita tak, Allah tak uji tu tak apalah tuan-tuan, lega lah kita. Tapi kalau Allah uji penyakit was-was ni payah. Kita nak taharah pun jadi payah. Kita nak buat benda bersuci ni tuan-tuan jadi sukar. Ada yang mandi wajib, ulang lagi mandi wajib pun ada. Tu kalau wuduk tak apalah, wuduk ringkas. Kalau mandi wajib, ulang lagi mandi wajib. Dia kata rambut dia tak kena, dia kata kaki dia tak kena ayak, padahal lenjun lah, nama pun mandi. Inilah tuan-tuan Allah uji. Dia kata kena tak apa. Tapi kalau kena ni tuan-tuan, nak pulih daripada penyakit was-was ni makan waktu. Saya tahun 2013 balik daripada Jordan cuti semester. Ada satu orang bawa anak dia, anak perempuan, ngaji dekat satu universiti di Malaysia ni lah. Yang ni tuan-tuan lagi teruk, duduk dalam bilik ayat 2 jam. Kalau mak dia kata kalau dia ni masuk ustaz, adik-beradik lain pakai tak dapat lah bilik ayat tu. 2 jam dia mandi, dia ambil wudu, sekali dia ulang wudu, sekali dia bentulah sampai 2 jam. 2 jam semayang pun sama. Baguslah semayang lama tu, baguslah, tapi lama tu buat was-was. Masuk takbir sekali tak jadi takbir, masuk takbir sekali batalkan, masuk takbir sekali batalkan. Sampai satu hari ni tuan-tuan, penyakit itu menyebabkan dia rasa was-was tentang kewujudan Allah. Dia sendiri cakap kat saya, dia kata ustaz, Allah ni wujud ke? Saya kata kenapa cakap macam tu? Tak, saya was-was dengan Allah. Kalau Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah tu Tuhan, dia takkan bagi ada penyakit. Tu memang benar macam tu. Kalau kita kena was-was pada sudut fiqh ni tak apa lagi. Sebab kita mengamalkan, kita semayang, wudu. Sebab kita nak semayang tu yang kita kena uji macam tu. Ni tak, Allah uji dia pada sudut yang tu, sehingga membawa kepada akidah dia, kepercayaan dia pada Allah. Banyaklah saya bincang kadang dekat sejam. Cuma Allahu a'lam, lepas tu jadi apa tak tahu. Tu orang penyakit.
Asalnya tuan-tuan, was-wasnya sebab apa? Sebab dalam ibadat asalnya akhirnya membawa kepada akidah tauhid dia pada Allah. Lalu saya tanya dekat dia, semayang lagi tak? Dia kata tak semayang lah, malas dia kata. Dia tu apa semayang ke Tuhan tak dengar doa kita tu. Ada orang macam ni. Orang macam ni tuan-tuan, kita tak boleh nak maki hamun dia. Mana kita kena banyak berdialog, berbincang dengan dia, memujuk dia. Sebab orang memang tuan-tuan, memang kalau satu hari orang kalau diuji oleh Allah dengan ujian yang terlalu berat, seolah dia rasa Tuhan macam tak ada. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Allah uji dengan keberatan sampai dia tak boleh tanggung. Akhirnya dia kata Tuhan ni tak ada. Kalau Tuhan ada, pasal apa Tuhan bagi aku susah? Orang macam ni kena banyak berbincang dah. Dia ada rasa putus asa dengan Allah. Dia rasa putus asa. Benda ni lah tuan-tuan yang dialami oleh orang macam Qarun. Qarun ni tuan-tuan, orang susah. Tapi oleh kerana lah Nabi Musa ni dengar dia doa pada Allah, dengar doa pada Allah, Nabi Musa doa pada Allah supaya kayakan Qarun. Kaya dia. Lalu apa jadi? Lupa diri. Memang ada orang uji macam orang macam ni, tak boleh kita marah, tak bolehlah kita maki hamun. Kena banyak kaunseling, kena banyak perbincangan. Kadang-kadang tuan-tuan depa ni nak luahkan perasaan je. Dia dah memendam tu terlalu lama. Ujian Allah Ta'ala kepada manusia. Ujian tetap ada ujian sebab kita hidup atas dunia. Sebab kadang-kadang ujian itu hakikatnya untuk meninggikan kedudukan di sisi Allah. Cuma satu je, kalau bila diuji, minta Allah tetapkan keimanan. Bila mana kita diuji oleh Allah dengan apa saja ujian, minta pada Allah tetapkan keimanan, kekuatan diri untuk menghadapi ujian tersebut. Itu penyakit was-was. Itu kalau orang macam tadi dah, dia was-was, tidur ke mengantuk ke, tidur ke mengantuk, maka tak wajib dia ambil uduk baru. Ataupun dia yakin dia tidur tapi dia duduk syak, tetap papa punggung ke tak tetap papa punggung ke, maka tak juga wajib untuk dia ambil uduk yang baru, malahan sunat sahaja. Baik. Dan jika tidur ia duduk, kemudian terhincuk papan punggungnya daripada bumi, maka padanya tafsil. Jika hincuknya dahulu daripada jaga, nescaya batallah wuduknya. Kenalah lalu atasnya satu lahzah tidur, ketiadaan tetap pada kedudukannya. Jikalau terhincuk ia kemudian daripada jaga, atau sertanya atau syaknya akan waktu hincuknya, maka tiadalah batal wuduknya. Ini selalu kita lah macam ni kan. Itu yang selalu macam tu. Hari Jumaat ke, kita tidur lah 2 kali tersentak macam tu. Jadi kata Syekh rahimahullah, selalunya orang yang macam ni tak batal wuduk dia. Tak batal wuduk. Maksudnya dia terjaga. Dia terjaga. Terhincuk kan? Terhincuk terjaga. Ada orang macam ni selalunya pada, dan jika terhincuk ia kemudian daripada jaga, selepas daripada jaga, atau sertanya atau syak waktu terhincuk tersebut, maka tak batal lah. Tak batal. Maksudnya kalau kita tidur itu terhincuk, baru masa tu batal. Sebab apa? Sebab dah lalu dah tidur. Dah lalu dah tidur tersebut. Tapi ala kulihannya tuan-tuan, kalau orang macam ni selalunya tak batal air sembahyangnya. Tapi kalau nak yakin, nak lebih baik, maka ambillah wuduk yang baru. Baik. Masalah 298. Tidur berdiri, lutut dan bersandar batal ke wuduk. Kata Imam Nawawi, dan jikalau seseorang itu tidur tetap kedudukannya di bumi, lagi bersandar ia ke dinding atau ke tiang atau lainnya, tiadalah batal wuduknya. Sama ada tidurnya itu sekiranya diangkat dinding itu, nescaya rebah ia, atau tidak demikian. Dan jikalau tidur ia berdiri lutut, maka padanya 3 wajib. Apa berdiri lutut ni tuan-tuan? Dia panggil duduk kurfusak, atau orang Melayu panggil duduk Cina kalau judi tu. Tu duduk apa? Berdiri lutut. Mana kita tidur sambil peluk lutut. Maka di sana ada 3 pendapat. Yang pertama, tiada batal ia sebagaimana tidur bersila.
Itu pendapat pertama. Dan yang keduanya batal. Ia sebagaimana tidur berbaring. Dan wajah yang ketiganya jika adalah orang yang tidur berdiri lutut, kurus badannya, sekira-kiranya tiadalah rapat dua papan punggungnya di atas bumi, nescaya batal ia. Dan jika ada ia orang yang badannya berdaging, mana badan dia besar, sekira-kira bertangkup dua papan punggungnya, tiadalah batal wuduknya. Jadi orang yang duduk kurfusak ataupun duduk peluk lutut tu, maka pada kalau tak tetap papan punggung dia, maka batal lah. Ada isu dia bukan isu duduk, isu dia apa, tetap ataupun tak. Kalau tetap, maka tak batal. Sebab tu duduk kurfusak ni tuan-tuan, dengar khutbah Jumaat makruh. Kita akan baca hadis nanti, muka hadis dalam bab berkenaan dengan solat Jumaat, jilid yang ketiga insya-Allah. Antaranya apa, Nabi melarang dengar khutbah Jumaat duduk kurfusak, duduk sambil peluk lutut, makruh. Sebab makruh yang pertama sebab boleh terdedah aurat. Yang keduanya apa, boleh menyebabkan wuduk batal. Sebab duduk macam tu duduk yang tidak stabil, duduk tak stabil. Duduk panggil duduk kurfusak dia panggil. Yang kita ni kita duduk mutarabba', duduk bersila. Duduk bersila ni tuan-tuan, dia panggil duduk al-mutarabba'. Dia ada satu lagi duduk, dia panggil duduk iqa'. Duduk iqa' ni duduk sambil memacakkan dua tapak kaki. Macam kita duduk antara dua sujud tu, itu dia panggil duduk apa? Duduk iftirash. Kaki kanan pacak, kaki kiri bawah punggung. Satu lagi duduk tawarruk. Duduk tawarruk, kaki kanan kita pacak, kaki kiri kita tu keluar dekat betis kaki kanan. Dia panggil duduk tawarruk, macam duduk tahiyat akhir. Ada duduk dia panggil duduk kurfusak. Duduk kurfusak ni duduk tu dah peluk lutut tu. Ada satu dia panggil duduk mutarabbi', duduk bersila. Ada duduk nama duduk ihtiba'. Ihtiba' ni sama juga macam kurfusak. Ada duduk nama duduk iqa'. Iqa' ni duduk pacak dua tumit kaki, dua kaki dipacakkan. Dan duduk iqa' ni duduk ketika mana Nabi makan buah tamar. Betul, ada pengamalan para ulama kalau dia makan buah tamar dia akan duduk, tapi duduk dia duduk iqa' dia panggil. Apa dia duduk. Itu nama-nama bagi duduk. Nama-nama bagi duduk. So apa saja jenis duduk tak ada masalah asalkan pada tetap papan punggung dia. Kalau tak tetap dia tidur, maka batalahu wuduk dia. Baik, insya-Allah kita akan sambung nanti bab yang berikutnya, babul wuduk mimma ghayyaratin nar. Ini bab tuan-tuan berkenaan dengan wuduk disebabkan kerana memakan masakan daripada api. Sebab tu kalau kita jumpa ada pendapat mengatakan makan membatalkan wuduk. Lagi-lagi makan masakan yang yang dimasak daripada api. Maka ada perselisihan ulama dalam bab ni. Betul, kita akan jumpa nanti bab berkenaan dengan pada makan unta, batal wuduk ataupun tak. Jadi insyaAllah kita akan lihatlah benda-benda ni. Sebab ni tuan-tuan dia melibatkan satu kaedah dia panggil nasikh wal mansukh. Betul, dalam hadis ni benda yang paling berat untuk kita cek adalah nasikh dengan mansukh. Mana hadis yang telah nasikh, yang memansukhkan hukum yang terdahulu. Tu ada. Betul, dalam isu berkenaan dengan makan makanan yang dimasak dengan api membatalkan wuduk ni, di sini kita akan lihat nanti ulama menggunakan kaedah pada nasikh wal mansukh. Betul, dalam ngaji usul fiqh Ustaz Izzat tahulah, dalam bab usul fiqh ni tuan-tuan masalah yang paling berat adalah masalah nasikh dengan mansukh. Sebab ulama dia kena ijtihad sungguh. Sebab nasikh mansukh ni tuan-tuan, kita nak cari dalil mana dalil tu dia memansukhkan hukum yang lama. Sebab tu kita lihat ada perbuatan-perbuatan Nabi SAW, asal Nabi buat macam ni, tiba-tiba Nabi buat lain. Tu memang ada. Dan tugas para ulama lah, terutama ulama-ulama mazhab, dia orang kena cari hadis-hadis tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Kita yang datang kemudian ni tuan-tuan, tolong ngaji je.
tolong belajar je. Dia orang dah selesaikan dah. Tu dah dapat nasih mansur, dah dapat usul fiqh. Antara yang paling sukar antaranya menguasai nasikh dengan mansukh. Sebab tu ulama-ulama ni tuan-tuan, dia kena tahu dah. Para ulama fiqh di kalangan para fuqaha, dia kena tahu hadis mana yang dulu, mana hadis yang kemudian, mana benda yang Nabi buat dulu, mana benda yang Nabi buat kemudian. Selalunya berkaedah je, setiap benda yang Rasulullah buat kali terakhir hidupnya 9, 10, 11 hijrah ataupun 8, 9, 10, 11 hijrah berbanding dengan Nabi buat awal sebelum tu, maka ulama akan gunakan tahun-tahun terakhir tu untuk menetapkan hukum yang sabit daripada Rasulullah. Kalau tahun-tahun sebelum tu Nabi buat sekian-sekian, last tahun Nabi nak wafat tu Nabi buat sekian-sekian, maka ulama akan dahulukan yang kemudian. Tu kaedah. Lepas tu ada hadis-hadis yang ditinggalkan oleh para ulama. Kebanyakan hadis tu adalah hadis yang mansukh. Hadis mansukh ni apa tuan-tuan? Hadis yang telah dihapuskan hukumnya. Hadis tu ada, tapi ulama dah tak beramal. Antaranya hadis orang yang minum arak dibunuh kali keempat kalau dia minum. Kali pertama fajridu kata Rasulullah, kali kedua pukul, kali ketiga pukul, kali keempat kalau dia minum maka faqtulu, bunuh dia. So hadis tu kata ulama ada dua. Yang pertama dia syaz, hadis yang ganjil pada sudut matan. Yang keduanya kata hadis tu hadis yang mansukh, hukumnya telah dimansuhkan, tak ada dah. Ada banyaklah hukum, dan juga ulama yang kumpulkan benda tersebut. Inilah tuan-tuan ilmu Islam. Waktu para ulama kita dah selesaikan dah. InsyaAllah kita akan lihat nanti bab yang sangat menarik untuk kita buat satu bentuk kajian tentang macam mana cara nak memahami hadis-hadis Nabi SAW yang berbentuk seperti mana ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.